Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Jadi dalam gereja. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Saudara-saudari, sahabat sahabiyah, muslimin muslimat rahimakumullah. Pada malam ni kita akan membicarakan tajuk berkenaan dengan hakim yang fasik. Hakim yang fasik ataupun orang fasik menjadi hakim. Pada muka surat 499. Kena pergi ujung sekali. 499. Berkenaan dengan orang fasik menjadi hakim. 499. Ada tak? Ada kan? Imam Abu Hanifah dia berpendapat bahawa orang yang fasik harus dilantik menjadi hakim. Mana boleh orang yang fasik menjadi hakim. Yang mana keputusan hakim yang fasik itu adalah sah dan harus diterima selama keputusannya tidak bercanggah dengan hukum syarak dan undang-undang yang berkuat kuasa. Sekalipun ada orang lain yang lebih layak dan patut untuk dilantik menjadi hakim. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi pendapat Imam Abu Hanifah, dia kata, katalah ada orang lain yang layak jadi hakim. More qualified, lebih layak untuk jadi hakim. Tiba-tiba yang dilantiknya adalah hakim daripada orang yang fasik. Maka dia kata selama mana keputusan itu tidak bercanggah dengan hukum syarak, kan? Selama mana keputusan itu tidak bercanggah dengan Quran dan hadis, maka selama itu dia adalah sah keputusan itu. Walaupun ada orang lain yang lebih layak untuk menjadi hakim. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Dan pendapat Imam Syafi'i, dia kata tidak harus orang yang fasik dilantik menjadi hakim. Dia kata tak boleh. Ini pendapat Imam Syafi'i. Tak boleh orang yang fasik dilantik menjadi hakim. Kerana orang yang fasik itu tidak sah menjadi saksi. Itu alasan Imam Syafi'i. Dia kata sebab apa tak boleh orang fasik jadi hakim? Sebab dia kata sebagaimana orang yang fasik dia tak boleh jadi saksi, maka macam itulah dia tak boleh menjadi hakim. Yang mana hakim itu, Imam Syafi'i kata, mestilah terdiri daripada mereka yang sah menjadi saksi. Jadi itu alasan yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, sekarang kita tengok tambahan kepada apa yang ditulis dalam kitab kita itu. Baik, antaranya ialah kan, yang disebut oleh Imam Ar-Ramli. Imam Ar-Ramli ini juga adalah tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Itu pendapat Imam Ar-Ramli. Imam Ramli kata dalam Nihayatul Muhtaj, dia kata ada 10, kan? Ada 10 syarat untuk seseorang tu menjadi hakim. Dan ada pendapat lain yang kata ada 6 syarat dan sebagainya. Manakala Imam Mawardi, dia kata ada 7 syarat. Sebagaimana dalam kitab dia Al-Ahkam Sultaniyah. Manakala Dr. Abdul Karim Zaidan, dia kata ada 8 syarat. Jadi itu pendapat-pendapat yang disebut oleh para ulama Islam.
Baik, macam-macam pendapat. Ada yang kata dia mesti orang Islam kan, dan sebagainya. Tapi pada malam ni yang kita nak fokusnya ialah berkenaan dengan status satu orang yang fasik. Tiba-tiba dia dilantik menjadi hakim. Sebab apa? Sebab dalam masyarakat kita hari ni kan, dalam masyarakat kita hari ni timbul persoalan-persoalan, contohnya hakim tu dia bukan Islam kan, timbul persoalan hakim tu dia minum arak sebagai contoh kan, ataupun hakim tu lifestyle dia kan, cara hidup, gaya hidup dia tidak menepati sebagaimana seorang Islam yang sepatutnya. Jadi macam-macam yang diutarakan dan yang dibincangkan dalam masyarakat kita. Maka pada malam ni kita akan tengok bagaimana para ulama membahaskan berkenaan dengan syarat seseorang hakim itu yang ada kaitan dengan hakim itu sebagai seorang yang fasik, ataupun boleh ataupun tidak. Apabila dia fasik, maka dia dilantik menjadi hakim. Baik. Mengikut pendapat majoriti ulama kan, mengikut pendapat kebanyakan ulama, hakim itu dia mesti mempunyai sifat al-adalah. Dia mesti ada adil. Dia mesti seorang yang adil. Jadi keadilan tu mesti ada kepada dirinya. Dengan sebab al-adalah menjadi syarat di sisi jumhur ulama, maka kebanyakan ulama atau majoriti ulama berpendapat bahawa jikalau seseorang itu dia fasik, kemudian dia dilantik menjadi hakim, maka tidak sah perlantikan itu. Pendapat siapa ni? Pendapat kebanyakan ulama. Jumhur. Ya, istilah dia jumhur. Dan jumhur ulama. Sebab apa? Sebab di sisi Al-Mawardi, sebagai contohnya, Al-Mawardi kata, yang kata al-adalah, kan, yang kata mesti adil tu, dia kata, iaitu seorang tu bila dia adil, dia satu orang yang bercakap benar. Bila dia cakap benar. Kalau dia fasik, orang fasik ni tahulah kan, orang yang bergelumang dengan dosa. Orang yang banyak buat dosa. Kan? Maka orang yang banyak buat dosa ni dia tak kisah cakap benar ke, cakap tipu ke, dia tak kisah. Maka Al-Mawardi kata, untuk menjadi hakim, dia hendaklah ada sifat-sifat tadi. Nombor satu apa dia? Bercakap benar. Dia mesti satu orang yang bercakap benar. Yang kedua, Al-Mawardi kata dia mesti seorang yang amanah, kan? Seorang yang amanah, yang boleh diberikan kepercayaan. Yang ketiga, Al-Mawardi kata dia mesti satu orang yang bersih daripada melakukan benda-benda haram, benda-benda dosa. Tak sesuai kalau dia tu satu orang yang bergelumang dengan perkara yang haram di sisi agama. Kemudian, seorang hakim itu hendaklah menjauhi sifat-sifat yang meragukan. Tak boleh dia buat benda-benda kalau orang tengok, ni pelik ni kan. Tiba-tiba dia buat benda yang meragukan orang ramai. Ataupun Al-Mawardi kata, hendaklah satu orang hakim tu satu orang yang tidak suka berjenaka. Dia tak boleh kalau dia benda tu pun dia buat lawak, benda ni pun dia make fun kan, membuat seronok-seronok, bersenda gurau, orang tengok pun tidak ada siqah. Kan, orang tak boleh nak hormat. Kalau Mr. Bean tu katalah start macam Mr. Bean contohnya. Kan, kita tengok pun biar betul dia ni. Kan jadi hakim. Macam mana dia nak buat keputusan, orang tengok pun orang dah ketawa dah. Jadi tak sesuai. Kalau dia satu orang yang suka berlawak jenaka. Kemudian dia kata satu orang yang pandai menjaga maruah. Satu orang yang tahu menjaga maruah dalam urusan agama dia, dalam urusan dunia dia. Dan dia ni diketahui sebagai satu orang yang boleh dipercayai akan keadilan dia. Sama ada dia dalam keadaan gembira yang macam mana sekalipun, ataupun dia dalam keadaan marah. Ini satu sifat yang kena ada pada hakim. Jadi kita pun tuan-tuan sama je. Walaupun kita tak jadi hakim, tapi sifat adalah tadi, kan, kita sentiasa junjung keadilan ni mesti ada dalam diri kita. Bila kita berurusan dalam kehidupan, kan, kita dalam rumah tangga dan sebagainya, kita kena ada satu keupayaan, kemampuan, yang mana kemampuan kita tadi, kita happy lah macam mana sekalipun, kita gembiralah macam mana sekalipun, tapi kita bila buat satu benda, kita akan adil.
ataupun kita marah, kan? Kita dalam keadaan penuh dengan kemarahan, tapi kita tahu macam mana bila kita nak buat sesuatu perkara itu, kita lakukan dengan penuh keadilan. Itu syarat sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Al-Mawardi. Kemudian ada beza dengan pendapat para ulama dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia lain. Dia ada perkara yang berbeza. Dia kata bahawa walaupun mereka tidak mengatakan adil menjadi syarat mutlak sah perlantikan, tetapi dalam mazhab Hanafi kata adil itu syarat kesempurnaan perlantikan. Dia macam tu pula dalam mazhab Hanafi. Maka dengan sebab itu para ulama Hanafiyah mengatakan bahawa tidaklah boleh kita sewenang-wenangnya sesuka hati melantik orang yang fasik untuk menjadi hakim. Walaupun dia kata itu bukan, walaupun dia kata orang yang fasik itu boleh dilantik sebagai hakim, tapi dia kata itu tidak menepati syarat kesempurnaan. Maknanya masih ada lagi keperluan di sisi mazhab Hanafi untuk melantik hakim yang adil. Baik. Dengan sebab tu, sekarang kita nak kena tahu. Bila kita kata hakim tu fasik, kita nak kena tahu yang kata fasik tu apa? Kan? Yang kata fasik tu apa? Baik. Kenapa fasik ini satu orang yang disifatkan sebagai tidak ada keadilan kepada dia? Sebab apa dia dipanggil sebagai satu orang yang tidak mampu untuk berlaku adil? Baik. Mengikut Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu ta'ala, dia kata fasik ni, perkataan fasik tu dalam bahasa Arab, dia kata al-khuruj anis syai'. Perkataan fasik tu fil lughatil arabiyyah, dan dalam bahasa Arab yang kata fasik itu dalam bahasa Arab maksud dia ialah keluar dari sesuatu. Al-khuruj minas syai', keluar daripada sesuatu. Itu dari segi bahasa. Baik. Sebab itu tikus di gurun, padang pasir ni, tikus di gurun, orang Arab panggil dia fuwaisiqah. Kan fasik, dia perkataan fasik tu fuwaisiqah. Sebab tikus di gurun ni dia suka keluar daripada tempat persembunyian dia. Tak kata kat tikus kat gurun, tikus kita pun. Kan? Duduk tengah makan nasi kandak sedap-sedap tu. Kan? Tiba-tiba dia keluar, besar lengan ada kan, dia keluar. Yang tu yang sedap tu. Kena serbu pun, lepas minggu, buka balik, tu dia, queue beratur panjang. Ni orang kita kan. Tak apalah. Sama dekat rumah kita kan. Rumah kita kalau tuan-tuan perasan, di bilik air kita tu, kan ada penutup lubang air kan. Kita bangun pagi esok subuh, nak pergi ambil air semayang, tengok dia terbuka. Pasal apa dia terbuka? Dia keluar kot tu. Itu tikus. Itu perangai tikus. Bukan tikus gurun saja, tikus rumah kita pun. Kita duk cari lubang kat mana lagi, tutup semua lubang. Rupa-rupanya tu yang bilik air tu. Kita suami, kita duk ingat yang terbuka tu pasal isteri kita duk basuh bilik air. Rupa-rupanya bukan isteri kita basuh bilik air, tikus tu keluar ikut lubang tu. Jadi itu perangai tikus. Maka tikus di gurun dia panggil sebagai fuwaisiqah. Sebab dia suka keluar daripada tempat yang dia duduk tu, tempat dia yang dia berlindung atau dia bersembunyi. Maka dengan sebab tu para ulama mengatakan bahawa kan orang kafir juga dipanggil sebagai orang yang fasik. Tuan-tuan kena tahu, perkataan fasik ini bukan sahaja dia boleh merujuk kepada orang Islam. Fasik tu juga dia boleh merujuk kepada orang kafir. Bila sebut orang fasik, dia juga boleh merujuk kepada orang munafik. Yang ni bahaya ni. Sebab tu kita jadi orang Islam ni, kok mana pun tuan-tuan, kita kena belajar tentang sifat fasik. Pasal apa kita nak kena belajar? Sebab kita nak pastikan, kita nak identify. Supaya sifat fasik tadi tak ada dalam diri kita. Sebab apa? Sebab bukan sahaja orang Islam yang bergelumang dengan dosa dipanggil fasik. Malah orang munafik pun dipanggil sebagai fasik. Orang kafir juga dipanggil sebagai fasik. Yang tu yang bahaya. Sebab apa? Sebab apa orang munafik dipanggil sebagai fasik? Sebab apa orang yang kafir juga dipanggil sebagai fasik? Sebab kedua-dua ni, munafik dengan kafir ini,
mereka keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dia keluar daripada ketaatan dia kepada Allah, sebab itulah orang munafik dan orang kafir dipanggil sebagai fasik. Buktinya dalam suratul Kahfi, kan, dalam surah Al-Kahf ayat yang ke-50, Allah Taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Tengok, Quran guna perkataan fasik. Quran sebut perkataan illa iblis, kecuali iblis yang tak mau sujud, kan, sebab Allah Taala perintahkan malaikat untuk sujud kepada penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Illa iblis, kecuali iblis yang tak mau sujud. Kana minal jinni, iblis itu dia di kalangan jin. Dia di kalangan jin. Fafasaqa, fafasaqa itu fasik lah, perkataan fasik. Fafasaqa, dan dia melakukan kefasikan. Dia melakukan kefasikan an amri rabbih, terhadap perintah Tuhan dia. Jadi perkataan fafasaqa, fasik itu merujuk kepada iblis. Merujuk kepada iblis, itu perkataan fasik. Sebab tu kita ni kok mana pun tuan-tuan, kita tak mau perkataan fasik tu ada pada diri kita. Jadi kita kena usaha. Kita kena usaha supaya sifat fasik tu tidak ada dalam diri kita. Jadi Al-Imam At-Tabari kata, dia berbuat fasik, maknanya dia keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikut perintah Allah. Jadi siapa-siapa yang tidak mengikut perintah Allah Taala, maka itu orang yang fasik. Itu dari segi bahasa dulu yang kita bercakap ni, dalam bahasa Arab, itu makna fasik. Baik, sekarang kita tengok istilah, kan. Apa dia istilah? Dari segi istilah, al-fasiqu huwal khariju an ta'atillah wa rasulih. Yang kata fasik itu ialah orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini fil istilah. Maka fasik dibahagikan kepada dua oleh para ulama. Kan, fasik dibahagikan kepada dua oleh para ulama. Yang pertamanya fasik yang besar. Itu yang pertama. Yang keduanya fasik yang kecil. Ada fasik besar, ada fasik kecil. Baik. Apa dia fasik yang besar? Apa dia fasik yang besar? Contoh dalam surah As-Sajdah. Dalam surah As-Sajdah, Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa, kana la yastawun, amma alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Wa amma alladhina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adhaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Maksud dia, apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang yang fasik? Tak samalah, kan? Tapi itu bentuk soalan daripada Allah Ta'ala. Sama ke orang beriman dengan orang fasik? Sudah tentu tak sama. Maka Allah Ta'ala kata, la yastawun. Mereka tak sama. Kan? Tak sama antara orang yang beriman dengan orang yang fasik. Adapun orang-orang yang beriman dan melakukan amal yang saleh, maka bagi mereka syurga sebagai tempat kediaman. Syurga sebagai tempat kediaman. Sebab apa dapat syurga? Sebagai balasan pahala di atas apa yang mereka laksanakan. Kita dapat syurga di pasal apa? Mudah-mudahan kita semua dapat syurga pasal apa? Sebagai balasan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala di atas apa yang kita lakukan. Kita datang masjid, kita mengaji, kita semayang, kita i'tikaf, jaga anak elok-elok, jaga suami elok-elok, jaga isteri elok-elok, kan. Kita cuci rumah kita, bagi kemas apa semua, kita akhlak dengan akhlak yang baik, percakapan yang mulia, kita mengelak daripada menghiris perasaan orang dan sebagainya. Itu yang dikatakan amal soleh, kan. Jadi amal soleh inilah Allah Ta'ala bagi pahala, dan pahala itu dalam bentuk syurga sebagai tempat kediaman untuk kita semua. Kemudian masuk cerita orang yang fasik. Allah Ta'ala guna perkataan fasik.
dan ada pun orang-orang yang fasik. Tapi fasik di sini dalam surah Sajdah tu merujuk kepada orang kafir. Mana Allah Ta'ala guna, ada ketikanya Allah Ta'ala guna perkataan fasik itu untuk merujuk kepada orang yang kafir. Apa yang Allah Ta'ala kata dalam surah As-Sajdah? Iaitu tempat mereka adalah neraka Jahannam. Tempat mereka adalah neraka Jahannam. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mana nak keluar daripada neraka Jahannam, sebab mereka diazab, mereka dikembalikan ke dalamnya, masuk balik dalam neraka Jahannam. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksaan neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Ini benda yang kita patutnya rasa takut dengan ancaman azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya percaya sahabat-sahabat semua, tuan-tuan, perempuan sekalian masih ingat berulang kali kita sebut. Bila kita jadi orang Islam, dia bukan satu jaminan bahawa kita akan jadi Islam selama-lamanya. Bila kita jadi orang Islam, ada kemungkinan boleh berlaku kekufuran kepada kita. Na'udzubillah. Tugas kita pastikan bahawa kita tetap Islam. Sehinggalah kita mati. Sehingga hari akhirat kita tetap sebagai seorang Islam. Sebab apa? Sebab kalau kita tak jaga diri kita, kita tak jaga akidah kita, yang tu yang duk berlaku hak macam-macam tu. Kan? Jumpa pawang, buat benda syirik, kan? Pakai tangkal yang karut-marut, kan? Yang ada jampi, bomoh siam, dan sebagainya. Macam-macam lah. Dipakaikan kepada kita. Kita melakukan ritual ataupun upacara yang bertentangan dengan hukum syarak yang boleh menyebabkan syirik di sisi agama. Yang ni semua benda yang bahaya. Maka sebab tu kita, tuan-tuan sekalian, bila kita jadi orang Islam ni, kita kena pastikan bahawa kita tetap sebagai seorang Islam selama-lamanya. Ni bila meniaga tak laku, pergi cari bomoh pawang ke apa, pergi suruh buat benda dekat gerai sebelah. Ini semua benda yang boleh merosakkan akidah kita sebagai seorang Islam, kan? Ataupun suruh benci, suruh bercerai suami isteri ni. Suruh bercerai suami isteri. Pergi jumpa pawang, sebab kita berkenan dekat laki orang, kita nak suruh laki orang tu bercerai dengan bini dia supaya dapat kat kita. Atau kita berkenan dekat isteri orang, supaya isteri orang tu diceraikan oleh suami dia. Kita bubuh benda yang boleh menyebabkan benci antara kedua-duanya. Benda yang berlaku zaman Nabi Sulaiman AS yang kita dah belajar sebelum ni. Jadi benda inilah yang duk berlaku dalam masyarakat. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan, bila kita orang Islam, kita baca surah Sajdah ini, yang Allah Ta'ala sebut tentang orang yang fasik dengan merujuk sebagai orang yang kafir, maka kita kena letak benda tu untuk memperingatkan diri kita. Untuk peringatkan diri kita supaya kita tak buat benda yang macam ni. Itu istilah fasik dalam ayat Al-Quranul Karim. Sebab apa Allah Ta'ala guna perkataan fasik dalam ayat ini? Sebab dia bertentangan dengan iman. Kan? Dia bertentangan dengan iman dan diberikan ancaman azab kekal di dalam api neraka Allah Ta'ala. Satu lagi, fasik juga. Tapi fasik yang kecil. Kan? Fasik yang kecil. Fasik juga. Jadi bila sebut perkataan fasik, kita nak kena tahu. Fasik itu merujuk kepada fasik yang mana satu. Jadi fasik yang kedua ni, fasik kecil, dia tidaklah menyebabkan orang yang fasik kategori yang kedua ini menyebabkan dia kafir. Dia tidaklah kafir. Tapi dia fasik juga. Cuma dia fasik yang lebih kecil. Contohnya dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-7. Allah Ta'ala berfirman, وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah dan di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Jadi orang yang beriman ni, dia ada perasaan benci.
Benci kepada apa? Benci kepada nombor satu, kekafiran. Jadi kalau kita tengok bentuk kekufuran, kekafiran ni, kita benci, bermakna kita ada elemen iman dalam diri kita. Satu. Yang kedua, kita benci bila tengok benda-benda fasik. Benda-benda kefasikan. Kalau kita duk suka benda-benda kefasikan, makna iman kita tu masih ada problem. Iman kita masih ada problem. Yang ketiganya, bila kita ada iman, kita benci kepada maksiat. Kalau kita suka kepada maksiat, mana iman kita belum sempurna. Orang perempuan, kalau balik rumah nanti, pernah tengok tak suami duk tengok artis menyanyi dalam TV? Ada tak? Habaq kat suami tu, abang ni iman ni ada problem lagi ni. Lagu tu lah maksudnya. Kan? Ataupun kita sebagai suami, kan, tengok isteri kita duk tengok apa cerita Korea, apa? Kan? Duk bercinta lah dalam cerita Korea tu macam-macam kan. Maghrib, duk tengok TV, tak semayang maghrib. Kan? Maknanya apa? Makna kita suka benda-benda yang macam tu. Kan? Kecenderungan kita. Benda-benda hak macam tu. Benda yang patutnya kita tak suka. Patutnya bila dah maghrib, kita tinggalkan benda-benda tu. Kita datang masjid, apa semua, tengok anak mandi ke tak mandi dan sebagainya. Itu adalah contoh orang Islam yang taat dalam beragama. Tapi berapa ramai orang, suami pun macam tu, isteri pun macam tu, anak-anak apatah lagi. Jadi kita kena ada sifat benci kepada elemen kekafiran, elemen kefasikan dan elemen maksiat. Sebab tu bila kita tengok anak kita, dia potong rambut cara orang kafir, dia tasyabbuh dengan orang-orang yang jahat, kita kena sekat dia awal-awal lagi. Kita sebagai ibu, kita sebagai ayah, bila kita tengok anak kita ada melakukan perkara-perkara yang mempunyai tanda, muyul dia, inclination dia, kecenderungan dia kepada benda fasik, benda maksiat, benda kufur, kita kena sekat dia awal-awal lagi. Jangan duk biar. Anak kita ni tuan-tuan, kadang-kadang dia nak try. Dia nak try, dia potong rambut pelik-pelik. Dia balik rumah, dia tengok ayah dia marah tak kat dia. Mak dia marah kat dia. Kalau mak dia senyap, duk simpan je dalam hati. Ayah dia senyap, simpan je dalam hati. Dia kata okey. Sebab tu kita kena bersuara. Kita sebagai ayah kena bersuara. Kita sebagai ibu kena bersuara. Untuk sekat elemen kefasikan ni daripada ada dalam rumah kita. Kena suara, kena bagi tahu. Panggil dia, buat man-to-man talk. Dan kita sebagai ayah, kan, kita sebagai lelaki yang paling tua dalam rumah kita, sebagai pemimpin yang paling berusia, panggil anak kita, anak lelaki kita. Dia potong rambut cara orang tasyabbuh, cara orang yang bukan Islam ni, kita panggil dia, buat man-to-man talk. Cakap sebagai orang lelaki dewasa. Bagi tahu kat dia, ni tiru siapa. Siapa yang hebat sangat macam ni. Tunjuk contoh orang yang ada jawatan tinggi, ada tak pegang, ada tak rambut macam ni. Tengok orang-orang soleh. Kan, orang yang alim, orang yang akhlak yang baik dan sebagainya, orang yang ada kedudukan, ada tak rambut yang macam ni. Jadi kita kena ada man-to-man talk dengan anak kita. Jangan kita biar. Jadi elemen kefasikan tu kita tak boleh biarkan. Maka fasik yang kecil ni, kan, sebab kita nak bezakan. Hakim tu bila dia fasik yang macam mana? Dia fasik yang besar tadi ke atau dia fasik yang kecil? Maka fasik yang kecil inilah yang dimaksudkan oleh para ulama' bahawa di antara syarat kesaksian itu diterima, orang yang bersaksi itu bukan termasuk orang yang fasik. Kan? La taqbalu syahadatal fasik. Tidak diterima kesaksian orang yang fasik. Maknanya orang yang melakukan dosa besar. Kan? Fasik ni apa dia? Yakni orang yang melakukan dosa besar. Jadi kita nak tahu orang yang melakukan dosa besar ni macam mana? Contoh, dekat sini, dekat taman kita ni, isap rokok ni macam mana? Ustaz ni setiap kali main, dia duduk keneng pasal rokok. Macam-macam. Yang dikatakan isap rokok tu macam mana? Baik, kita tengoklah fatwa-fatwa para ulama' kan. Kita tengok fatwa-fatwa para ulama'. Antaranya ialah, yang dikatakan fasik itu ialah, فَإِنَّ الْفِسْقَ يَكُونُ تَارَةً بِتَرْكِ الْفَرَائِضِ وَتَارَةً بِفِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ. Fasik ialah orang yang meninggalkan kewajipan dan melakukan benda haram.
Tak kira lah. Rokok kalau tuan-tuan kata haram, dia masuk lah. Kalau tuan-tuan kata tak haram makruh, tak apa. Kan? Itu pulang lah. Kan? Itu pulang. Baik. Kemudian, sebahagian ulama, sebagaimana yang disebut dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, contoh fasik ni apa dia? Minuman keras. Arak lah. Minum arak. Kita ni rasanya, kita tak ada pun minum arak kan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tak minum arak. Berzina pun kita tak buat benda-benda yang macam ni. Ataupun meninggalkan semayang. Orang yang tak semayang, fasiklah tu. Ataupun di sisi sebahagian ulama, kan? Sebahagian ulama, khususnya para ulama Hanabilah, ulama mazhab Hambali, bukan mazhab Syafi'i ni. Mazhab Hambali, mereka mengatakan bahawa bagi lelaki yang enggan sembahyang di masjid secara berjamaah, maka dia fasik. Itu masalah dia. Sebab beza antara mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i ialah, dalam mazhab Syafi'i, sembahyang berjemaah di masjid adalah fardu kifayah. Fardu kifayah maknanya, bila dah ada orang sembahyang kat masjid, kita tak pergi pun tak berdosa lah. Tapi dalam mazhab Hambali, ulama-ulama Hanabilah mengatakan bahawa sembahyang berjemaah di masjid adalah fardu ain. Fardu ain maknanya kita, bagi lelaki, maksudnya ialah kita tak boleh sembahyang kat rumah tanpa keuzuran yang dibenarkan oleh syarak. Kok mana pun kena ikhtiar sembahyang di masjid. Itu maksud fardu ain. Kan? Jadi fardu ain bagi lelaki untuk sembahyang di masjid. Benda ni tuan-tuan, kita kena biasakan anak-anak lelaki kita untuk sembahyang di masjid. Sebab tu kita tengok tok nenek kita dulu, kan? Bila time semayang, dia halau anak-anak dia pergi masjid. Mana dekat dengan surau, mana. Itu satu amalan yang bagus. Daripada kecil-kecil lagi, kita perambat dia. Pergi masjid, semayang. Azan dah. Itu satu amalan yang bagus. Untuk kita membiasakan anak cucu keturunan kita, zuriat kita dengan solat di masjid secara berjemaah. Sama sebagaimana orang yang tidak berpuasa dalam bulan Ramadan. Ni geng-geng plastik hitam. Siapa yang masuk geng plastik hitam, dia juga fasik. Kan? Geng plastik hitam. Saya, biasalah orang duk tanya saya pasal nak bayar fidyah apa semua kan. Kadang-kadang kita sedih. Sebab ni kawan-kawan kita yang mengaji apa semua. Rupa-rupanya bila dia meninggal dunia, anak dia datang jumpa kita cerita. Yang ayah dia walaupun duk selalu datang masjid, tapi rupa-rupanya masih lagi ada hutang zaman-zaman dululah. Kan, hutang zaman-zaman dulu. Jadi kita kok mana pun tuan-tuan, kena bagi settle lah. Kan, kena bagi settle. Hak mana yang kita rasa tak sempat nak settle tu, kena wasiat cepat-cepat. Kan, supaya anak kita tahu apa yang patut mereka lakukan kalau kita meninggal dunia. Jadi kita kena ambil tahu benda-benda yang macam ni. Dan sebahagian ulama, kan, ada juga ulama yang kata fasik, contohnya apa dia? Ini ulama dalam mazhab Hambali. Ulama dalam mazhab Hambali kata contohnya fasik apa dia? Orang yang mengumpat. Ini nombor satu. Siapa yang jenis suka membawang ni, orang perempuan ada tak membawang? Tak tahulah membawang ke, mengkunyit ke, mengapa kan. Hak jenis suka membawang ni, ada gosip. Ngantau duk cerita. Dia duk bisik cerita orang tu, cerita orang ni. Kita kena tahu tuan-tuan, cerita benda yang orang tak suka tanpa keperluan. Kalau ada keperluan tak apa, kita report kat polis kan. Kita bagi buat aduan ke pejabat agama. Yang tu tak apa, yang tu memang ada keperluan. Tapi kalau saja-saja seronok nak membawang bawah pokok sambil makan goreng pisang, ubi kayu, macam-macam lah. Kan, tambah-tambah musim hujan sekarang ni, kena kita membawang. Hak ni dia panggil ribah. Mengumpat. Mengumpat ni menyebabkan orang yang mengumpat dan dia tidak minta ampun kepada Allah, dia menjadi orang yang fasik. Jadi bukan susah jadi fasik ni tuan-tuan. Jadi kita kena hati-hati. Ulama Hambali, dia kata apa? Cukur janggut jadi fasik. Itu ulama Hambali. Kan? Merokok, itu dalam mazhab Hambali. Merokok juga adalah menyebabkan seseorang itu menjadi fasik. Sebab dia membinasakan diri dia. Kerana bertentangan dengan surah An-Nisa ayat 29. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepada kamu. Allah Ta'ala kasih dekat kita. Kita janganlah rosakkan diri kita. Kan, dengan buat benda-benda yang boleh merosakkan diri kita.
Kan, saya ada kenalan-kenalan tuan-tuan, sedih kita tengok. Kalau yang terlibat dengan benda-benda yang buruk ni, kan, contohnya dadah apa semua, sedih. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan ambil masa pergi tengok di mahkamah. Siapa yang pencen, pagi-pagi tak ada kerja kan. Ni nak buat apa hari ni? Nak buat apa lepas kena roti canai semua? Nak buat apa pagi ni? Tengok jam pukul 9. Pukul 9 tu mahkamah start. Tuan-tuan pergi kat mahkamah tu, duduk kat belakang, kat public gallery kat belakang tu boleh masuk. Tak ada masalah, boleh masuk. Cuma time PKPB ni, saya tak tahulah, yang tu bergantung kepada mahkamah lah. Kan? Tapi kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan pergi tengok. Nanti polis akan bawa bergari-gari ni, ramai ni. Kan? Rantai tu daripada satu orang pada satu orang. Muka ni cengkung, tuan-tuan. Cengkung. Ni tulang pipi ni terbonjol. Mata merah. Ni geng-geng yang terlibat dengan benda-benda hak macam ni. Jadi kita kena kontrol kan, supaya tidak ada ahli keluarga kita yang terlibat dengan benda-benda yang macam tu. Jadi Allah Ta'ala larang kita merosakkan diri kita sendiri. Dalam ayat yang lain, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Jadi orang yang macam ni boleh ke tak boleh jadi hakim? Jadi yang ni yang dibahaskan oleh para ulama. Contoh dia kita tengok, kan? Kita tengok sebahagian ulama kata kalau dia fasik jadi imam pun tak boleh. Jadi imam kat depan ni tak boleh. Sebahagian ulama lah, bukan semua. Jadi imam kat depan ni pun tak boleh, kan? Dan juga menjadi pemimpin yang atas, Perdana Menteri ke apa-apa, kalau dia fasik pun tak layak. Bukan sakat hakim, nak jadi pemimpin yang di peringkat atasan, tak boleh, kan? Banyak contoh-contoh yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan syarat-syarat tadi. Baik. Boleh ataupun tak boleh kalau dia tu jadi imam? Contohnya ialah disebut dalam Sunan Ibn Majah. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahawa hadis ni hadis dhaif jiddan, kan, dhaif jiddan, iaitu dhaif yang sangat dhaif. Iaitu satu hadis, maksud dia ialah janganlah perempuan mengimamkan lelaki. Yang ni kita tak buat lah. Ke ada orang belah lunas ni buat? Dia berhabak kat bini dia, tekak abang tak berapa, tak ada suara lah. Awak lah jadi imam, kan? Tak boleh. Tak boleh orang perempuan jadi imam. Tapi hadis ni hadis yang sangat dhaif. Tapi dia ada hadis lain yang menyebabkan para ulama buat kesimpulan bahawa hanya lelaki sahaja boleh jadi imam kepada lelaki. Tak boleh perempuan jadi imam kepada lelaki, kan? Dan hadis ni hujung tu dia kata wala ya umma fajirum mu'mina, janganlah orang yang fajir, orang yang suka buat maksiat, mengimamkan orang yang beriman. Jadi hadis ni Imam Ibn Hajar kata sanad dia dhaif, kan, sanad dia lemah. Tapi walau bagaimanapun para ulama dia buat beberapa kesimpulan, kan. Salah satu daripadanya ialah setiap orang yang sah sembahyang dia, maka dia sah jadi imam. Jadi menyebabkan ramai lagi ulama yang kata kalau dia tu fasik pun dia boleh jadi imam. Dia boleh jadi imam dan dia boleh jadi hakim. Jadi ini antara contoh perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Baik. Contoh apa yang berlaku pada zaman sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi ni tuan-tuan, walaupun imam tu jahat, tapi mereka tetap sembahyang di belakang imam tu. Contohnya ialah pada zaman pemerintahan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Kan, Hajjaj ni terkenal sebagai gubernur, sebagai pemerintah yang sangat zalim. Dia antara yang bertanggungjawab menghukum bunuh Sa'id bin Jubair. Kan, kalau tuan-tuan belajar kitab tafsir, tuan-tuan akan jumpa tokoh tabi'in nama dia Sa'id bin Jubair. Dia yang hukum bunuh dia adalah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Tapi Hajjaj ni pun dia ada buat baik juga. Dan antara kebaikan dia ialah dialah yang memberikan banyak improvement, pembaikan, penambahbaikan kepada Quran sekarang. Penulisan Quran yang sekarang yang kita ada ni tuan-tuan, antara sumbangan dia adalah Hajjaj. Jadi kalau orang kata ada orang jahat buat baik, kita kata ya. Ada orang jahat buat baik.
Walaupun dia terkenal dengan kejahatan, tetapi dia buat baik. Macam orang putih lah, Robin Hood. Kan? Dia rompok orang. Tapi dia tolong orang miskin. Baiklah yang tu. Kan? Yang tu baik. Tapi hak jahat tetap jahat. Jadi kita orang Islam ni tuan-tuan sekalian, kita tetap mengekalkan bahawa kalau dia jahat, dia tetap jahat. Soal dia buat baik, ya dia buat baik. Sebagaimana orang yang baik, dia tetap baik. Walaupun dia juga ada melakukan dosa. Kita kena beza tu. Kan? Kita kena beza. Bukan kata kalau dia tu baik bermakna dia langsung tak buat jahat. Tak. Dia ada juga buat jahat. Bukan bermakna bila orang tu orang jahat langsung dia tak buat baik. Tak juga. Ada juga benda baik hak dia buat. Kan? Sebagaimana orang yang kafir walaupun dia mensyirikkan Allah Ta'ala yang merupakan sebesar-besar dosa, tapi ada juga orang kafir yang baik. Malah akhlak dia kadang-kadang lebih baik daripada kita. Kan? Kalau tuan-tuan biasa pergi ke negara-negara barat sebagai contoh, ada budaya di negara barat, kalau dia buka pintu, dia nampak kita nak sampai kat pintu tu juga, dia tolong pegang pintu tu. Dekat Kulim Lunas ni ada tak tolong pegang pintu? Bukan pegang pintu, dia lepas ke pintu, pakcik tu hak tu orang bam kena kat muka. Kan? Nak cerita dari segi akhlak, dari segi adab tu kadang-kadang orang kafir lebih baik. Tapi itu tidak bermakna secara keseluruhan dia lebih baik daripada kita. Memanglah ada benda-benda tertentu dia lebih baik daripada kita, tapi bukan bermaksud secara keseluruhan dia baik daripada kita. Kalau bab toilet, kan, kalau bab bilik air. Di setengah-setengah negara kalau tuan-tuan biasa sampai, bilik air dia sangat bersih. Dia kering. Yang duk kotor ni bilik air kita. Kan, kita dengan basahnya, dengan kotornya. Tapi tidak bermakna mereka baik dalam banyak perkara. Kan? Kita orang Islam, kita lebih baik daripada mereka. Tapi ada juga benda-benda yang kita tidaklah baik berbanding dengan mereka. Okay? Maka dengan sebab itu para ulama menyatakan bahawa orang-orang yang apa disebut sebagai fasik ini, maka dibolehkan untuk menjadi hakim. Kan? Boleh menjadi hakim. Kalau kita lihat juga contohnya sebagaimana yang disebut oleh sebahagian ulama, iaitu Allah Ta'ala ni dia mengampunkan dosa. Kan? Dia mengampunkan dosa. Sebab tu bila kita jadi wali, kan, di Malaysia kita ni kita galakkan orang yang nak menikahkan anak dia untuk istighfar dulu. Kan? Contoh katalah 3 kali. Sebab kalau ikut dalam mazhab Syafi'i pun, wali yang fasik dia tak boleh menikahkan anak dia. Tapi kalau kita berkeras dengan pendapat dalam mazhab Syafi'i ni, dia akan menimbulkan lebih banyak kesulitan. Sebab nak cari manusia zaman sekarang yang tidak fasik susah. Kan, susah. Nanti macam mana nak kahwinkan anak-anak perempuan? Kan, anak perempuan mereka perlu berpasangan juga. Maka dengan sebab itu kita mengambil jalan yang lebih, kita kata sebagai alternatif, iaitu sebelum si ayah tu menikahkan anak perempuan dia, maka apa ni kita kata juru nikah ataupun kadi ataupun PTA dan sebagainya yang bertanggungjawab dalam majlis tu, dia akan minta supaya si bapa kandung ataupun wali dalam majlis pernikahan itu untuk istighfar dulu sebagai contoh, kan, selawat ke apa ke. Maka itu antara cara yang kita buat untuk memohon kepada Allah Ta'ala supaya diampunkan dosa-dosa kita. Jadi kesimpulan dia pada malam ni tuan-tuan, hakim dibolehkan walaupun dia fasik, maka dibolehkan untuk menjadi hakim walaupun dia fasik, tetapi dengan syarat keputusan-keputusan yang dia buat adalah keputusan yang tidak bercanggah dengan hukum syarak. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.